حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimulki Allah, syukurlah kita pada Allah Ta'ala telah dipertemukan kita pada malam ini yang merupakan pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani yang telah disampaikan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, yang di mana kita berada sekarang ini di dalam Masjid Qasim, Singapura. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa marilah kita mulakan pengajian kita dengan kita berzikir pada Allah, dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan sekalian kesilapan dosa-dosa kita, dan kemudian kita memohon kepada Allah SWT untuk mengingatkan kembali akan kalimat tauhid kita kepada Allah SWT, beserta dengan kita mengingatkan nama-nama Allah dalam hati kita. Tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita, dan lupakan sekalian ingatan dunia kita dalam hati kita, dan tumpukan hati kita kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alil athhar ashabil amr ajma'in wa ila hadrati sultan awliya wa salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz wa amadana Allah biimdadi wa anasana bi barakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabitana Sayyidina Habibullah Sayyidina Abdul Qadir Mansur yang Qadir Jalan Baghdadi Syailillah wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بقلبه الله فناصره معينه في الدرن هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya Sultan Aulia. Assalamualaikum ya Sultan Al-Arifin. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على عارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini sebelum mati kita, dan ditemukan kita dengan baginda Nabi yaumul qiyamah, mendapat barakah syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani yang telah disusun oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz, kita telah sampai di muka surat yang 354. Dalam pelajaran kita yang lepas, di mana Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani telah membicarakan tentang bagaimana jiwa kita, rohani kita, hati kita perlu pada makanan. Seperti mana jasmani kita perlu makanan, maka hati kita, rohani kita, jiwa kita perlu pada makanan. Maka jiwa kita bila diberikan makanan yang cukup tu apa dia? Dengan amal ibadat, dengan zikrullah, dengan selawat, dengan bersedekah dan sekalian perkara-perkara yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dia akan meningkatkan rohani kita, kesucian hati kita, pembersihan hawa nafsu kita, sehingga dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikianlah pesanan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz, apabila orang itu sudah sampai darjatnya sedemikian, maka barulah didapat betul-betul mewarisi Rasulullah SAW, warisi zahir dan batin. Adapun mewarisi Rasulullah SAW daripada segi ilmu semata-mata, itu belum lagi sempurna sebagai warisan Nabi, sebagaimana dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Sebab
Nabi SAW bukan meninggalkan hanya syariat sahaja, tapi baginda meninggalkan syariat dan hakikat, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Semua itu melengkapkan antara satu sama lain untuk menjadikan sebagai seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah pesanan pada Syekh Abdul Qadir Jalani, apa guna ada ilmu kalau ilmu tidak diamal, tapi apa guna amal kalau amal tu tidak diikhlaskan kerana Allah. Maka dengan itu kita jaga hati kita, jangan ada sifat riak, ujub, megah, sombong, takbur. Na'udzubillah min zalik. Kerana semua amalan yang bercampur dengan demikian itu tak diterima dan ditolak dan dicampak balik ke muka orang yang beramal itu. Na'udzubillah min zalik. Ya muslimin rahimakumullah. Setelah diterangkan tentang pentingnya beramal itu, maka Al-Syekh Abdul Qadir Jalani berpesan kepada kita supaya kita menanggalkan daripada diri kita segala pergantungan kita dengan dunia. Tidak ada pergantungan kita, tak ada harapan kita, tak ada letakkan kita punya permintaan kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita ucapkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah tu Esa dan dialah tempat pergantungan, tempat tertuju segalanya kepadanya. Memang segala dunia isinya, langit, bulan, bintang, manusia, haiwan, jin, semuanya bergantung pada Allah, maupun mereka sedar atau tak sedar. Walaupun orang yang tak beriman, mereka kata kita tak beriman pada Allah. Tapi mereka hidup di bumi Allah, bergantung pada Allah. Mereka menghirup udara Allah. Mereka mengharap pada Allah. Mereka minum daripada langit yang menurunkan air hujan. Mereka mengharap pada Allah. Walaupun mereka tak mengiktiraf, tidak menerima mengakuinya, tetapi mereka tetap bergantung kepada Allah SWT. Apalagilah kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jangan kita letakkan pergantungan kita pada sesiapa pun. Hatta kepada obat yang kita makan, hatta pada makanan yang kita makan. Semua tu yang mengenyangkan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sihat, yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita pada penyakit COVID dan sebagainya. Semuanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidaklah salah untuk kita mengambil sebab makan untuk sihat, kita ambil obat kerana itu semua sakit, itu tak menjadi salah. Tapi pergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah muslim-muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita menyambung lagi dengan kalam ataupun perkataan Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Aziz, di mana beliau ataupun tajuk yang diberikan di sini, kaum khusus merasa nikmat bila ditimpa bala. Masya Allah. Kaum khusus mana orang-orang yang khawas. Khawas ini orang-orang yang hamba Allah yang makrifat. Hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang seperti ini, mereka rasa nikmat apabila kena bala. Kenapa pula nikmat? Patut bala kan susah, sakit, merana. Mereka melihat daripada segi hakikatnya, bukan pada segi zahir. Kita melihat pada zahir. Kesian itu jatuh patah kaki. Kesian itu sakit merana. Kesian itu sakit COVID. Macam nak bernafas susah. Itu pada zahir. Memang tak dapat dinafikan. Tetapi pada orang-orang yang khawas, orang-orang yang dekat pada Allah, bila terkena pada mereka satu musibah, penyakit ataupun bala ataupun malapetaka, mereka rasa Allah Ta'ala sayang pada mereka. Karena sebab itu Allah berikan mereka musibah tersebut. Itu memang dalam hadis. Nabi SAW bersabda, "Iza habballahu abdan ibtalahu." Apabila Allah sayang seorang hamba, Allah akan membalakkan kepadanya. Balak di sini bukan maknanya tertimpa musibah. Tapi balak sini maknanya cobaan Allah pada dia. Ujian Allah pada dia. Dalam ujian itu kadang-kadang ada nikmat seperti mana sekarang kita sakit. Sakit Ustaz. Tapi dalam sakit itu ada nikmat. Kerana dengan sakit itu, dia membersihkan dosa kita. Dengan sakit itu juga mengingatkan kita kepada Allah. Dengan sakit itu juga memutuskan hawa nafsu kita. Ada nak buat lagi maksiat? Tak adalah. Ada lagi nak lengah-lengah ibadat? Tak ada dah. Sebab kita dah sakit dah. Ingat apa? Ingat mati. Jadi ada nikmat dia. Jadi ujian itu, balak tu dengan makna ujian itu adalah sebagai satu nikmat kepada orang-orang yang memahami hakikatnya. Itulah sebabnya bila kita terkena sesuatu ujian berbentuk musibah sakit, ujian kerana ekonomi, ujian kerana difitnah orang, jangan kita nampak itu sebagai satu balak yang berat, tapi kita nampak itu sebagai nikmat Allah SWT kepada kita. Yalah,
masing-masing berbeza-beza darjat imannya, tak semua orang sama. Tapi orang yang nak belajar tasawuf, orang yang dekat menuju pada Allah SWT, kena sedar perkara ni. Jangan dia mengadu-ngadu pada orang, susahlah saya, sakitlah saya, kawan tu dah koma dah 10 hari tak sedar, orang ni dah pingsan, macam mana ni. Jangan, itu sebenarnya serah pada Allah. Semua penyakit datang pada Allah dan semua ubat pun datang daripada Allah Ta'ala. Serah balik pada Allah SWT. Berkata Siri Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrul aziz wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin. Mari kita bacakan Fatihah kepada Siri Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga kepada tuan penterjemah kitab ini Habib almarhum Habib Ahmad Semit. Semoga kedua-dua mereka guru kita dan Siri Syekh Abdul Qadir Jalani ditinggikan darjatnya dan dilimpahkan rahmat pada rohnya dan dilimpahkan barakah ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin. Semoga Allah manfaatkan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat, amin. Para pencinta Allah yang menjadi kaum khusus dari makhluknya merasa nikmat apabila tubuh-tubuh mereka dibalakan. Ini kaum khusus maknanya kekasih Allah. Merasa nikmat bila tubuh badan mereka dikenakan balak. Balak musibah tu ujian. Sedangkan para syahid di medan perang terbunuh oleh pedang-pedang orang kafir merasa balak pada tubuh-tubuh mereka. Jadi orang yang mati syahid fi sabilillah, kena pedang musuhnya, kena peluru musuhnya, dia pun matilah. Ya. Pada zahirnya kesian dia. Tetapi sebenarnya hakikatnya di dalam nikmat. Sebab dia merasakan kemanisan mati itu dalam mati syahid itu merasa manis lazat. Seperti mana dalam hadis menyebutkan orang yang mati syahid itu sepertilah dia kena cubit dengan semut. Macam mana semut cubit? Rasa sikit. Itu sekadar itu saja. Subhanallah. Itulah orang mati syahid. Dia rasa nikmat dia. Begitulah pula betapa pula dengan para syahid yang terbunuh oleh pedang-pedang kecintaannya kepada Allah. Pedang-pedang kecintaan. Maknanya kerana asyik rindu kasih pada Allah sampai dia, maaf kata, binasa tubuh badan dia. Kerana apa? Kerana dia mengambil berat atas tubuh badan zahir dan dia rasa hati dia cukup dengan Allah Ta'ala. Kita tengok dia tu sakit, kesian dia. Tapi dia rasa nikmat. Sebab hati dia cinta pada Allah. Kita tengok dia tu kurus. Tengok dia tu tak sihat. Tapi dia rasa nikmat kerana dia dalam rasa kekurniaan Allah Ta'ala. Pernah Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah dan Syekh Khalifah kepada Imam Abu Hasan Ash-Shazali, Tariqah Shazaliyah. Beliau dalam keadaan sakit. Didatangi oleh muridnya dan doakan, ya Allah berikanlah afiat kepada guruku ini. Syekh Abu Abbas melihat dia. Tidakkah kau lihat aku dalam afiat? Makna di sini pandangan mata murid. Murid ni orang biasa. Tengok Syekh kesian sakit. Doa lah minta dia sihat. Kemudian Syekh tengok dia balik. Apa kau tak tengok aku ni sihat? Maknanya sihat di zahirnya. Pada zahir mata kasar sakit. Tapi sihatnya hatinya. Hatinya terasa senang, lazat, rindu pada Allah. Memang betul orang yang sakit ni sebenarnya hati makin dekat dengan Allah. Ada nak tengok TV tak ada. Ada nak tengok gambar-gambar filem tak ada. Ada lagi nak cerita-cerita gosip-gosip tak ada. Ada lagi nak cerita pasal fikiran ekonomi dan harga saham naik turun tak ada. Pasal apa? Duk fikir dah ini mati, lepas ni aku mati. Kalau mati nak bawa apa? Apa dia buat? Astaghfirullah, selawat, baca Quran, kemudian istighfar, minta ampun pada Allah. Itulah dia. Jadi dia dalam nikmat. Itulah dia, tuan. Itulah dikatakan oleh tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Jalani, orang yang mati syahid dengan pedang-pedang cinta kepada Allah. Allah Akbar. Bahasanya sangat tajam dan halus sekali ya kalau kita faham dengan arti maksudnya. Hanya saja kehancuran ke atas binaan dan bangunan itu berlaku kerana maksiat. Bangunan yang kita nampak daripada segala alam dunia ini, kecantikan, kehebatan akan hancur dengan kenapa? Kerana maksiat akan menjadikan dia hancur.
Pernahkah engkau lihat tempat-tempat bangunan yang roboh dan hancur? Orang-orang yang melakukan maksiat itulah yang menjadi sebab roboh dan hancurnya. Sebab maksiat itu memang menghancurkan negara dan membinasakan para penghuninya. Itu memang sudah kita katakan hukum Allah Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak binasakan sesuatu kampung, wa idza aradna amarna mutrafiha fafasaqu fiha fadammar fahaqqa alaihul qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna muhlikal qura, apabila kami menghendaki membinasakan sesuatu kampung, sesuatu tempat, amarna mutrafiha, kami akan jadikan orang-orang kaya raya mereka, fafasaqu fiha, mereka pembuat maksiat, fahaqqa alaihil qawlu, sehingga dah betul-betul mereka tu dah betul-betul maksiat yang betul-betul untuk mendapatkan hukuman Allah, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Itulah di dunia. Itulah dunia dia. Ya, kita lihat sekarang kemegahan dunia, kehebatan dunia. Ini baru gazet Allah hantarkan penyakit, belum bom, belum lagi gempa bumi, baru penyakit kuman yang tak nampak dengan mata. Dah semua ekonomi stop, semua penerbangan stop, semua border stop. Kenapa? Ini penyakit ni, COVID. Ini tak habis yang COVID, ini Delta pula. Varian lain lagi, macam-macam. Ini semua membinasakan. Itu binasakan daripada pergerakan manusia. Tak lama lagi, na'udzubillah, binasa dunia seluruhnya. Hancur semuanya. Itulah dengan kiamat. Dah, itu sudah, sekarang ni pun sudah nampak dah. Dia punya tanda-tanda kiamat dah banyak dah sekali. Dah memang dah hampir sangatlah untuk akhir zaman ni. Dunia pun dah memang dah uzur, dah lama dah. Ya, tak tahu dah berapa juta-juta tahun dah umur dunia kita ni. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi yang membinasakan dunia ini, yang membinasakan sekalian negara itu, penghuninya, ialah dosa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah berlakulah kerosakan di bumi dan di laut dengan kerana perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat kebinasaan. Binasa itu dengan maksiat. Sekarang maksiat bermarajalela. Di dalam handphone kita maksiat, dalam TV kita maksiat, dalam majalah kita maksiat. Semuanya maksiat. Na'udzubillah menzalik. Melainkan siapa yang terpelihara, yang jaga diri, dia saja yang selamat. Kalau tidak, dia pun hanyut dengan maksiat itu. Na'udzubillah menzalik. Begitu pula dengan binaan dirimu itu sama seperti negara. Jika engkau membuat maksiat di dalam dirimu, tunggulah kehancurannya. Kerana maksiat itu akan membawa kerosakan pada jasadmu, kemudian pada jasad agamamu. Engkau akan dilanda buta, lesu, pekak dan hilang daya upaya. Dan akan menimpamu berbagai-bagai penyakit. Akan menimpamu kefakiran sehingga rosak sumber keuanganmu. Dan menarikmu untuk menadah tangan kepada teman dan lawan Allah. Apa kata Sri Syekh Abdul Qadir Jalani? 900 tahun yang dahulu, sekarang kita nampak dengan mata kita. Begitulah maksiat pada diri kita sini. Kita tadi cakap umum, sekarang balik pada diri kita. Kalau inilah hidupan kita dengan dosa maksiat. Solat kita lambat, semayang kita tak tetap waktunya. Dan kita tak peduli halal haram. Perbuatannya Allah murka kita tak menjadi berat untuk kita nak kerjakan. Yang diperintah Allah kita lengah-lengahkan. Maaf kata dengan mak bapak pun kita derhaka, cakap kasar. Dengan isteri pun, dengan suami pun tak ada hormat lagi. Sang suami pun tak ada menunaikan hak isterinya. Begitulah anak-anak pun tak ada hormat bapak. Masya Allah, na'udzubillah, maksiat terus berlaku ni. Apa akan jadi? Allah akan binasakan kita punya jasmani kita. Seperti mana Allah akan binasakan juga rohani kita. Jasmani kita akan rosak kita punya pendengaran, penglihatan, kita punya kaki tangan, tubuh badan kita akan lama makin lemah dan akan sakit. Dan kemudian mati. Itulah sebab betul hidup kita ni na'udzubillah dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Habis ustaz ada ulama tu pun sakit juga. Dia begini, sakit ini ada bermacam-macam faktor. Kalaulah sikit orang tu orang yang maksiat, na'udzubillah, sakit tu nikmat untuk dia kerana dengan sakit membersihkan dosa dia. Kalau sikit orang tu orang yang soleh, orang yang beramal, nikmat untuk dia. Sakit itu kerana tak tinggikan darjat dia. Tapi kalau kena pada kita, janganlah perasaan kita,
Allah nak tingkatkan darjat, tak ada. Apalah yang daripada aku ni. Allah nak ampunkan dosa aku banyak sangat. Sebab tu Allah bagi aku sakit. Jadi kita ingatkan diri kita ni banyak dosa. Allah bagi aku sakit ni, terima kasih ya Allah, kau nak bersihkan dosa aku. Macam tu. Nah begitulah dia. Bagaimana kita punya tubuh badan jasmani kita ni akan binasa dengan maksiat. Begitulah rohani kita pun akan binasa dengan maksiat. Nah akhirnya kita akan jadi papa miskin, minta sana minta. Macam sekarang ni dengan keadaan COVID ni. Orang yang senang dah jadi susah, orang kaya dah jadi merana, orang yang dulu masya-Allah hebat kaya dia, sekarang sudah jadi jatuh dia punya bisnes dia. Semua berlaku dengan keadaan yang tak disangka-sangka. Siapa tahu planning kita tahun 2020, tahun 2030, tahun 2040 nak jadi macam tu, negara macam tu, macam semuanya meleset. Nanti dulu tak jadilah. Nanti tengok macam mana lah. Allahu Akbar. Manusia tu angan-angannya terlebih sangat. Pada dunia ni dah makin lama makin uzur. Kita ni sekadar untuk mencari dunia ni ialah untuk nak mencukupkan keperluan kita, hidup kita, anak isteri kita, untuk kita mentaati Allah. Sudah. Yang lebihnya serah pada Allah. Tak perlu kita angan-angan nak menjadi orang kaya milioner. Yalah kalau dia Allah bagi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bukan menjadi cita-cita kita untuk berkejar-kejar untuk dunia. Tak adalah. Dunia ni berapa lama? Dunia ni tempat bersinggah saja, transit saja. Yang kita nak, rumah kita nak pergi, nak balik betul-betul ialah rumah akhirat. Sana tu, di tempat kita balik sana. Allahu Akbar. Celaka engkau wahai munafik. Jangan cuba menipu Tuhan. Engkau membuat sesuatu amal yang lahirnya buat Tuhan, tetapi engkau maksudkan buat manusia. Engkau berpura-pura di hadapan mereka dengan nifakmu, dengan menunjukkan serba baik, padahal engkau melupakan Tuhanmu yang melihat. Ingat, jika beginilah sifatmu, sedikit masa lagi engkau akan keluar dari dunia dalam keadaan muflis. Na'udzubillah min zalik. Itulah. Kata-kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani tajam. Terus tuju kepada direct to the point. Celaka engkau orang munafik. Siapa dia ustaz yang munafik ni? Dia ni Syekh Abdul Qadir Jalani cakap ni dengan cakap mata hati dia. Dia nampak apa yang ada siapa depan dia tu. Tapi takkan dia nak tunjuk engkau. Tidak. Tapi dia cakap tu umum. Tapi siapa yang terkena peluru, dia rasa, orang kata makan lada, dia rasa pedas lah. Celaka engkau munafik. Kau pura-pura depan Allah, depan manusia kau pura-pura. Kau menggunakan agama, pakaian, tutup aurat, tutup kepala, jubah serban, tudung, salat, khusyuk, rokok, sujud, berpegang tasbih, berzikir. Tapi kau buat bukan kerana Allah. Kau buat kerana tunjukkan pada manusia. Yang Allah, orang tengok aku, orang tahu aku baik, aku alim, aku ahli ibadat. Kamu ni jangan nak menipu dengan Allah. Dengan manusia kamu boleh tipu, tapi dengan Allah kamu tak boleh tipu. Kalau inilah sifat kamu, wahai orang munafik, na'udzubillah min zalik, maka kamu sebenarnya tak memberi keuntungan pada siapa, dan tak beri mudarat pada siapa, dan tak menipu siapa, melainkan pada diri kamu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallah. Mereka cuba nak menipu Allah dan menipu kaum muslimin. Mereka tak menipu sesiapa pun. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Depan orang, wah Masya Allah. Ustaz lah, syekh lah, wali lah, dia ni rajin lah, alim lah dia, di atas masjid tak pernah tinggal lah, semayang tak pernah tinggal lah. Orang cuma tengok, wah dia ni bagus lah. Tapi lah hati dia, orang kenal aku siapa, orang tahu aku siapa. Jadi sifat riak, ujub, megah semua. Ini semua sifat syaitan, sifat iblis, dan inilah sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu bila berdiri solat, berdiri itu malas, solat itu malas. Tapi kalau depan orang, dia tunjuk rajin dia. Yura'una an-nas, menunjuk-nunjuk pada orang. Depan orang dia tunjuk-tunjuklah, dia rajin. Wala yazkuruna Allah, dan mereka itu tak berzikir pada Allah illa qalila. Sikit zikir. Zikir banyak-banyak. Kau orang ni zikir banyak-banyak ni apa ni? Kenapa zikir banyak-banyak ni? Dia jadi pelik pula.
Padahal zikir banyak tu memang disuruh oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi orang munafik dia rasa marah pula. Sebab dia orang pun tak suka zikir. Itu jadi kalau ada orang yang tak suka zikir, itu tanda-tanda alamat munafik tu. Tapi kita tak boleh cakap, kau ni munafik, tak boleh. Itu bila kata kau ni munafik, mana kita menuduh dia kafir. Kerana munafik ni sebenarnya kafir. Dia zahirnya Islam, hakikatnya batin itu kafir, tak beriman pada Allah. Waliyazubillah mzalik. Dan orang ini, kalau dia mati, matinya tak ada bawa apa amal. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia semua zahir saja. Hakikatnya zero. Sebab dia bukan buat kerana Allah. Dia hanya nak tunjuk-tunjuk pada orang. Jadi balik daripada Allah, balik dalam keadaan muflis, bankrupt, tak ada bawa apa pun keuntungan amal. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya ampunkanlah kami, ya Allah. Kami mengaku lemah iman kami dan kami bimbang janganlah sampai kami jatuh dalam golongan munafik. Ampunkanlah kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat ujub dan riak dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah kami ikhlas dalam amalan kami, ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang yang sakit kebatinannya, obati dirimu segera dan obat itu tiada akan kau dapati melainkan pada orang-orang yang solehin daripada hamba Allah. Minta obat itu daripada mereka dan minum. Mudah-mudahan segera datang sembuhnya. Yang cepat dan sehatmu pun akan menjadi abadi. Buat maknawimu dan hatimu, kebatinanmu dan khalwatmu pada Tuhanmu Azza wa Jal. Jadi di sini dalam kata-kata yang lain, Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani nak memberitahu pada kita bahawa kalau kita orang yang sakit, memang kita semua sakit. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu sakit dan Allah tambahkan sakit. Kalau tak diobatkan, jadi kita ni orang sakit. Jadi kalau orang sakit, sakit jasmani kita cari doktor. Sakit rohani kita cari doktor jugalah. Ustaz, nak doktor rohani kat mana ni? Orang solehin, para alim-alim ulama yang mukhlisin, amal-amal, para masyayikh, mereka akan bagi kita obat. Obat tu apa? Nasihat. Obat tu apa? Zikrullah. Obat tu apa? Ajak kita duduk majlis ilmu, beramal. Ini semua obat. Makanlah obat tu. Jangan malas. Kena korban sikit. Syekh Abdul Qadir Jalani nak menuntut ilmu, dia keluar pada rumah dia di Jailan. Jailan di perbatasan antara Iraq dengan Iran. Pergi ke Baghdad. Berapa ratus kilometer pergi ke Baghdad. Musafir, umur dia 15 tahun. Dia musafir, dia akan belajar sampai berpuluh-puluh tahun. Nak menuntut ilmu tu, kena cari pada gurunya. Seperti mana kata Al-Imam Malik, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu tu didatangi. Seperti kalau kita nak ambil air kita kena pergi ke perigi. Daripada pergi kita cedok airnya. Bukan pergi datang pada kita bawa air, tidak. Tapi orang zaman sekarang ni, yelah, dah kemodenan, dah maju. Yelah, syukurlah juga kita duduk kat rumah, ustaz mengajar. Kita tengok, duduk kat rumah. Tapi dah ada ustaz mengajar pun tak ada masa juga. Tak ada masa, sibuk. Kenapa? Inilah, maaflah macam-macam alasan. Yelah, kalau bekerja tu apa nak buat kan? Tapi kalau tidak bekerja, jangan kita sibuk-sibukkan diri kita. Ini masa ustaz nak mengajar, kita duduk sama. Kalau hari cuti umum, hari public holiday, kita boleh datang, kelas pun dibuka, kita datang. Kena ada susah sikit, kena ada payah sikit. Jangan kita nak relax saja. Memanglah kalau senang kita duduk kat rumah, kita tengok saja kat TV, semua dapat tengok. Alhamdulillah lah. Tapi kalau sekiranya dapat kita mendatangi, dapat keberkahannya majlis ilmu itu. Sebab bila kita duduk dalam majlis ilmu, rahmat Allah Ta'ala turun. Kita dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah Ta'ala memuji-muji kita di sisi para malaikatnya, di sisi Allah SWT. Subhanallah. Jadi begitulah. Ambillah obat daripada para alim-alim ulama. Makanlah supaya kamu segar, sihat, tubuh badan kamu yang zahir, dan juga hati kamu, rohani kamu, jiwa kamu, untuk kamu dekatkan diri pada Allah SWT. Kedua belah matamu akan terbuka hingga engkau dapat memandang Allah.
kedua belah mata kita. Bukan mata zahir ni, tapi mata hati kita. Ini mata hati ni yang nak melihat kepada Allah. Bukan lihat tu, itu besarnya Allah tu, bukan. Lihat tu melihat keagungan Allah. Rasa kebesaran Allah. Allahu Akbar. Rasa dia kebesaran Allah, keagungan Allah. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Ini kalau mata hati kita tertutup, Allahu Akbar. Ingat rumah, ingat kawan, ingat kerja. Macam-macam program dan projek semua dalam kepala dia. Dalam waktu dia solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau akan termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah dan sentiasa berdiri di pintunya dan tidak lagi memandang kepada selain daripada Allah. Kalau itu berlaku, berhasil kamu makan obat yang betul, sihat, jasmani, rohani kamu, maka insya-Allah kamu akan termasuk dalam golongan orang yang khusus. Khusus iaitu orang yang istimewa, orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah SWT yang sentiasa berdiri depan pintu Allah. Tidak dia melihat pada yang lain lagi, tak adalah. Dia hanya dengan hati dia dengan Allah, Allah, Allah. Hati dia hanya dengan Allah saja. Kalau hati yang sudah dipenuhkan dengan kebid'ahan, bid'ah, bagaimana dapat melihat kepada Tuhan Azza wa Jalla kalau hati kita penuh dengan bid'ah? Maka macam mana hati kita nak melihat pada Allah? Apa tu bid'ah? Bid'ah ada dua makna. Dalam bahasa Arab, bid'ah tu perkara yang baru. Kalau sekira dalam hukum syariat, perkara yang tak dilakukan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu nama bid'ah. Tapi di sini bukan maksud bid'ah dari segi syariat, perkara yang baru. Kalau hati kita penuh dengan dunia, hati kita penuh dengan manusia, hati kita penuh dengan wang, dengan segala-galanya yang baru ini, macam mana hati kita nak melihat Allah Ta'ala? Dah penuh dah. Ibarat kata kalau cawan air ni sudah dipenuhkan dengan air kopi, kita nak tuang air yang lain pun tak boleh masuk, dia tumpah. Sebab dah penuh dah. Begitulah kita punya hati pun. Kalau hati kita dah penuh dengan segala perkara dunia yang baru ini, maka hati kita tak akan dapat melihat Allah SWT. Wahai kaum, ikutlah dan jangan cuba berbid'ah. Ikutlah apa yang ditunjuk ajarkan oleh ulama kita, oleh masyarakat kita, guru-guru kita. Jangan kamu sibuk dengan keduniaan yang baru ini. Bahkan dunia yang baru ini pun akan hancur binasa. Muafakatilah dan jangan membangkang. Apa kata guru, apa kata syekh, ikut. Jangan kita bangkang. Kenapa syekh macam ni? Kenapa ustaz macam ni? Kenapa kita macam... Jangan banyak bangkang. Apabila Allah perintah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami patuh. Dan kepada engkau ya Tuhan kami akan kembali. Itu sifat orang beriman. Tak ada tanya, kenapa macam ini, kenapa? Orang zaman sekarang ni sikit perintah, kenapa macam ini, kenapa orang lelaki dapat lebih pada orang perempuan dalam faraid, kenapa pula cerai berai ni orang lelaki saja boleh pegang cerai berai, orang perempuan tak boleh ceraikan lelaki dia ke? Macam-macam sekarang zaman sekarang ni. Semua nak membangkang perintah Allah. Perintah Allah ni tuan-tuan, na'udzubillah zalik, siapa yang membangkangnya bukan kata dia tu dosa, dia kafir, terkeluar pada Islam. Billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazun, apakah dengan Allah dan agama Allah, ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah, kamu mengejek-ejek, kamu merendah-rendah, mempermain-mainkan, qad kafartum ba'da imanikum, kamu tu sudah jadi kafir setelah kamu asalnya beriman. Kafir tuan-tuan. Menolak ayat-ayat Allah, menolak hukum-hukum Allah. Merendahkan pula, mengatakan ini hukum ni zalim, melebihkan orang lelaki pada perempuan zalim. Ini sudah menghukumkan agar menghina agama Allah. Na'udzubillah zalik. Haram. Orang yang cakap macam ini terkeluar pada Islam. Na'udzubillah zalik. Kalau dia mati sebelum dia bertaubat, mati kafir. Na'udzubillah. Wahai kaum, ikutilah dan jangan cuba berbuat-buat bid'ah. Muafakatilah, jangan membangkang. Taatilah dan jangan maksiat. Ikhlaskan dan jangan syirik. Ikhlaskan kepada Allah. Jangan kita sekutukan kepada Allah. Esakan Allah dan jangan meninggalkan pintunya. Mintalah kepada Allah saja dan jangan minta pada selain Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan minta pertolongan daripada selain pada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan kamu bertawakal berserah diri kepada selain pada Allah. Allahu Akbar. Bila nak minta pertolongan, bila kita ada kesusahan, bila kita ada kepentingan, jangan lupa kita ada Allah.
Kita ada Tuhan. Jangan sampai buntu fikiran kita, Ustaz macam mana ni, anak saya sakit ni, suami saya ke hospital ni, ini saya, anak saya macam ni. Kenapa? Apakah kamu ni tak ada Tuhan ke? Kan kita ada Allah. Apabila Nabi Musa AS dengan Bani Israel sampai di tebingnya Laut Merah. Depan laut, belakang Firaun dengan tenteranya. Kata kaumnya, hai Musa, binasalah kami, habislah kami kat sini. Depan laut, belakang tentera Firaun. Nabi Musa kata apa? Kalla inna rabbi ma'i. Tidak, kita tak akan binasa. Tuhanku bersamaku. Yakin Nabi Musa. Macam mana nak selamat ni? Depan laut, belakang Firaun ni. Anak selamat macam mana? Tapi Nabi Musa ingat, kita ada Allah. Tuhan boleh buat segala perkara yang pelik pun Allah boleh buat. Sebab kuasa di tangan dia. Tok Nabi Ibrahim, dia dicampak dalam api. Habislah, matilah Ibrahim. Tapi Allah boleh katakan, api, kau jadi sejuk dan selamat pada Ibrahim. Selamat. Begitulah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Fadrib biasakal bahr. Pukulkan dengan tongkat kau tu akan laut. Terbelahlah laut itu menjadi 12 jalan. Dan sembranglah Bani Israel ke dalam Laut Merah tu sampai ke tebing ujung sana. Dan kemudian Firaun pun masuk. Laut pun tutup balik. Tenggelamlah Firaun dengan bala tenteranya. Itu tuan-tuan. Allah boleh buat apa segala. Ustaz saya ni macam ni. Orang nak sihir saya. Orang buat. Serah pada Allah. Kita doa. Kalau Allah nak kita mati, kita mati. Bukan pasal sihir kita mati. Tapi kita mati kerana sudah sampai ajal. Habis kalau mereka buat kita sampai habis kita yang harta kita, diri kita, semua milik Allah Ta'ala. Allah nak ambil dengan apa cara, itu terserah pada Allah. Kita hanya dapat doa dan kita serahkan diri kita, keluarga kita, harta kita, nyawa kita, hidup mati kita. Serah balik pada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah. Serah balik pada Allah. Tak ada apa yang susah tuan-tuan. Memanglah pada mata kasar kita. Tapi susahnya berapa? 1000 tahun, 100 tahun, 20-30 tahun? Tak ada. Kalau lebih-lebih panjang umur kita 80 tahun, 70 tahun, 65 tahun, kita pun dah meninggal. Habislah. Tak ada lagi umur kita. Dah balik akhirat, itulah yang kekal ke sana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang lebih baik dan yang kekal. Allahu Akbar. Kamu pula, wahai orang-orang khawas. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir pada orang-orang yang sudah darjat yang lebih tinggi, yang khawas. Serahkan diri kamu kepada Allah dan relalah dengan segala pentadbirannya. Reda dengan apa yang Allah Ta'ala putuskan. Sibukkan diri kamu dengan mengingati Allah dan jangan ingat mau meminta kepada Allah saja. Tidakkah kamu mendengar? Jadi, kita jangan sibuk. Yalah, kita doa. Tapi jangan sibuk doa saja. Kita sibukkan dengan zikir pada Allah. Kenapa? Sebab kita redha dengan takdir Allah. Allah dah jadikan kita sakit ke anak kita sekali, kawan sakit kita sekadar satu kali doa. Alhamdulillah, kerana kita redha. Redha dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi orang yang sakit, saya nasihatkan, redalah kita pada Allah Ta'ala. Apa nak buat dah itu ketentuan Allah. Apa yang berlaku pada kita hari ini, sampai hari kiamat, sudah ditulis. Dah ada. Dalam buku Lauh Mahfuz. Dah ada dah. Sampai hari kiamat. Kita nak beranak, anak kita sakit, anak kita mati, anak kita hidup. Diri kita sendiri kena sakit, yang kena kanser lah, yang kena stroke lah, yang kena jantung lah. Semua sudah ada dalam buku Allah. Cuma kita menjalani saja perjalanan takdir Allah yang telah ditetapkan pada kita. Itu kan iman. Apa rukun iman yang keenam? Beriman pada qada dan qadar. Sekalian yang baik dan buruk datang daripada Allah. Kalau kita tak percaya, maka gugur iman kita, tak sah Islam kita. Na'udzubillah min zalik. Cuma taklah menafikan kita berusaha mencari penyelesaian. Itu tak dinafikan. Kita ada syariat, kita ada hakikat. Ya. Tidakkah kamu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sibukkan dirinya dengan mengingatiku sampai tidak sempat bermohon padaku, aku akan beri kepadanya lebih baik daripada apa yang orang-orang yang berdoa. Itu dia tuan-tuan. Kita tak sempatlah nak banyak doa Ustaz, tapi sikit banyak zikir. Nak baca selawat ni, nak baca zikir ni, baca tasbih ni, sampai baca Quran ni. Tak sempat nak banyak doa. Orang yang seperti ini yang tak sempat nak banyak doa, Allah beri pada dia lebih baik daripada orang yang berdoa.
Kau Ustaz, macam tu kita baik zikir lah. Yes, memang itu yang disuruh. Doa pun tak salah, tapi sekadar mana kita perlu sudah. Tidaklah maknanya kita doa tu sampai kita maaf kata macam nak paksa Tuhan. Nak ini, nak ini, nak ini. Taklah, kita tak paksa Ustaz, kita tak paksa. Tapi kita sekarang kita doa, lepas tu kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang sibuk diri dengan berzikir pada Allah sehingga terpecah belah hatinya kerana itu. Apa mana terpecah belah? Hati dia hancur luluh. Hati dia sudah remuk. Hati dia sudah rasa sayu dan sedih. Hati dia tak ada lagi harapan pada hidup dunia, kepada harapan pada manusia, pada perkara tak ada. Hati dia hanya dengan Allah saja. Mengadu nasib dia kepada Allah Ta'ala. Mengadu diri yang banyak dosa. Mengadu dia amalan yang tak betul. Mengadu diri yang banyak buat kesalahan. Mengadu nasib dia solat yang tak pernah khusyuk. Mengadu dia pada Allah. Itu maksud hati yang pecah belah. Hati yang hancur dulu. Hati yang merayu kepada Allah. Mengharapkan belas kasih Allah. Allahu Akbar. Jadi kata Sidi Syekh, wahai orang yang sibuk diri dengan berzikir pada Allah, sehingga pecah belah hatinya sampai mengalir air matanya. Tidakkah engkau reda dengan kurnia Tuhan yang membenarkan kau duduk di sisi Allah? Kau dapat duduk zikir ni, kau dapat bermunajat pada Allah, tak cukup ke? Itu sudah cukup dah, itu yang baik sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berfirman, ana jalisun inda mengmukasir qalb. Aku teman siapa yang hancur dulu hatinya, yang mengingatiku. Siapa ingat pada Allah, Allah duduk sebelah dia. Dan dalam firman yang lain, aku berada di sisi siapa yang terpecah belah hati kerana aku. Jadi kalau orang tu zikir pada Allah, Allah beserta dengan dia. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Zikir, ingatlah padaku, aku ingat padamu. Syukurlah padaku, jangan kamu kufur padaku. Siapa yang berzikir pada Allah, Allah beserta dengan dia. Siapa yang hati dia hancur dulu kepada Allah, Allah akan bersama-sama dengan dia. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kau bukakanlah mata hati kami, supaya hati kami benar-benar mendapat rasakan kemanisan kelazatan dalam ibadat padamu. Bantulah kami ya Allah. Kami lemah, kami tak kuat ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Allah. Kami tak ada Tuhan melainkan kau. Kau saja Tuhan kami, kau lah Tuhan alam semesta ini ya Allah. Ampunkanlah atas sekalian salah silap kami, ke dosa-dosa kami, zahir kami orang lihat seperti orang baik, tapi kau saja tahu bagaimana jahatnya hati kami. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak mau jadi orang yang ditipu oleh nafsu kami. Kami tak mau jadi hamba bernafsu dan syaitan. Kami tak mau jadi hamba munafik, tapi kami tak kuat ya Allah. Tolonglah kami, kasihanilah kami ya Rahman, ya Rahim. Dengarkanlah permohonan kami ni, kabulkanlah permintaan kami dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampailah kita pada tajuk orang yang mendekatkan diri itu ialah tetamu Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan tadi dapat sama-sama manfaatnya untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Dan mohon maaf banyak dalam penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan, yang mana benar pada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini merupakan dakwah daripada Masjid Qasim, Changi, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita derma kepada nombor akaun yang ada di hadapan kita insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Dan saya mundurkan diri sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.